Korang ambil vaksin ni bukan semata-mata untuk kesihatan, tapi ia juga adalah sebab syarat wajib. Hai, Assalamualaikum. Aku Azra Yusof. Untuk episod 2 ni, aku akan ceritakan berkaitan dengan kursus-kursus haji yang disediakan oleh tabung haji sendiri. And second, aku akan ceritakan berkaitan dengan apa syarat-syarat. Let's say korang dah dapat tawaran haji tu, apa yang korang perlu prepare lah. Sebelum aku pergi ke episod 2, aku nak ceritakan sedikit lah hikmah yang sebelum ni aku pernah ceritakan dalam episod 1. Aku pernah ditawarkan pada tahun 2017 untuk menunaikan ibadah haji. Tapi malangnya aku tak dapat official surat tawaran dan juga SMS daripada tabung haji. Diorang assume aku tak berminat lah untuk pergi tahun tu. Tapi ada hikmah dia lah. Actually untuk tahun 2017, diorang punya sistem tu masih sistem lama. Tapi untuk tahun 2018, sistem daripada segi macam mana diorang menguruskan, daripada segi hospitality dari segi daripada segi hospitality daripada segi hospitality, diorang lebih bagus lah compare tahun 2017. Korang tak perlu beratur panjang. Daripada segi sistem pengesahan pun cepat. Ia memudahkan lah untuk jemaah-jemaah haji yang telah berumur. Maksudnya diorang tak payah berdiri lama, beratur sekejap je untuk check in, untuk berlepas ke Mekah. Untuk tahun 2020, tabung haji telah mengeluarkan surat tawaran sebanyak 31,600 lah untuk jemaah haji pada tahun ni. Jadi korang boleh check aplikasi TH Ajari. Kat situ korang akan boleh tahu status adakah korang dapat tawaran ataupun tidak. Untuk kursus yang pertama, ini kursus yang disediakan oleh tabung haji lah, iaitu dipanggil kursus asas haji. Kursus ni diadakan secara bersiri, 17 series, and korang boleh pergi tak kisah kalau korang dapat tawaran ataupun tidak. Untuk kursus asas haji ni, dia terbuka kepada semua orang lah. Jadi korang dapat tawaran ataupun tidak dapat, korang boleh pergi untuk belajar tentang ilmu-ilmu asas haji ni. Ilmu asas haji ni, dia biasanya dia akan dibuat di masjid-masjid terpilih lah. Korang boleh check dekat website negeri korang. Kursus ni diadakan selama 2 jam, mengambil masa selama 4 bulan, 1 minggu. Dia bermula daripada Rabiul Awal hingga ke Jamadil Akhir. Untuk kursus yang pertama tadi dah settle, kursus asas haji. Untuk kursus yang kedua dipanggil kursus insentif haji, KIH. Kursus insentif haji ni dia lain daripada KIH, di mana korang yang boleh menyertai adalah orang-orang yang terpilih sahaja. Maksudnya korang dapat tawaran haji, baru korang boleh join KIH ni. KIH ni dijalankan selama 2 hari. Kursus ni dia tekankan lebih kepada praktikal, macam mana korang nak mengerjakan haji dan umrah, serta ada latih tubi. Kursus insentif haji ni dijalankan pada bulan Rejab dan Syakban. Pada hari kedua kursus haji ni, korang akan diberi satu ujian, di mana ujian ni kalau korang dapat markah 40 ke atas, okey, tak ada masalah. Tapi jika korang dapat 39 dan ke bawah, korang kena mengikuti satu lagi kursus yang dipanggil kursus khas haji. Jadi aku ceritakan sedikit. Kursus khas haji ni adalah kursus ketiga lah yang disediakan oleh tabung haji. Kursus khas haji ni biasanya tawarkan kepada jemaah haji yang dapat markah kurang daripada 40%, untuk daripada kursus insentif haji, dan juga jemaah haji yang dapat tawaran lambat. Contohnya jemaah haji yang buat surat rayuan lah. Kursus ni dia punya komuniti dia lagi kecil lah. Dia tak ramai macam KAH, KIH. Untuk kursus khas haji ni, dia lebih tekankan kepada praktikal dan latih tubi lah. Kursus ni dijalankan selama 1 hari sahaja. Untuk kursus yang keempat yang disediakan oleh tabung haji adalah kursus perdana haji. Kursus perdana haji ni dijalankan pada bulan Syawal lah. Dijalankan dalam masa, tapi korang kena bermalam dekat sana. Jadi kursus perdana haji ni dia lebih tekankan kepada praktikal, macam mana korang nak buat ibadah haji, umrah. Dalam tentatif diorang pun dia ada buat aktiviti melontar, bermabit. Kursus perdana haji ni sama juga dengan KIH. Tak semua orang boleh pergi. Siapa yang dapat tawaran saja boleh pergilah. Dia biasanya akan dilaksanakan di setiap negeri lah. Satu negeri, satu kawasan saja, ataupun satu masjid saja. Contohnya macam aku daripada Johor, kursus perdana haji ni dijalankan di UTM Skudal. Manakala contoh di negeri Melaka kita ada Masjid Cina. Untuk negeri-negeri lain, korang boleh check dekat website tabung haji lah. Dia ada state dekat situ, setiap negeri dan setiap masjid untuk kursus perdana haji. Korang boleh tengok dekat sini. Ini adalah contoh surat daripada tabung haji lah. Surat tawaran perdana haji yang diberikan oleh tabung haji kepada bakal jemaah haji untuk mengikuti kursus perdana haji. Jadi siapa-siapa yang terpilih akan dapat surat ni lah daripada tabung haji untuk mengesahkan kehadiran korang. Kursus perdana haji ni adalah kursus terakhir yang disediakan oleh tabung haji sebelum korang bertolak ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima.
Daripada segi pengalaman aku, terdapat satu lagi kursus untuk belajar berkaitan dengan haji. Dia panggil kursus Express Haji. Kursus Express Haji ni bukan dilaksanakan oleh tabung haji, tapi dia adalah insentif daripada ustaz-ustaz ataupun jemaah haji itu sendiri. Dia lebih tekankan kepada macam mana korang nak menunaikan ibadah haji, korang belajar balik asas-asas haji. Macam aku dapat surat rayuan tu lambat, jadi aku tak mengikuti kursus asas haji. Jadi dengan mengikuti kursus Express Haji ni, dia banyak membantulah daripada segi pemahaman aku untuk melakukan amal ibadah haji ni. Untuk kursus Express Haji ni, dia mengambil masa dalam, tak silap aku, 6 minggu lah. Next aku akan ceritakan pun syarat-syarat yang korang perlu lakukan lah sebab korang dapat tawaran haji tu. Apa yang korang perlu ada untuk korang berlepas ke Masjidil Haram. First, korang kena ada pasport Malaysia antarabangsa yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Apabila korang dah dapat pasport daripada Jabatan Immigration, korang punya pasport dah dikeluarkan, pasport ni korang kena hantarkan ataupun korang kena bagi kepada tabung haji lah untuk proses seterusnya. Jadi pasport ni korang tak boleh nak pergi ke luar negara lah. Jadi pasport ni akan dikembalikan oleh tabung haji kepada korang apabila waktu penerbangan korang tu hampir. And second, korang kena ada buku rekod rawatan jemaah haji. Buku rekod rawatan jemaah haji ni korang boleh buat dekat klinik kesihatan ataupun mana-mana klinik yang dibenarkan oleh tabung haji. Kat sini korang boleh tengok contoh buku rekod rawatan haji aku lah. Basically ini adalah isi kandungan dalam dia. Okay, yang ketiga, korang kena ada SJP. SJP ni adalah surat jadual penerbangan. Surat jadual penerbangan ni korang boleh dapatkan daripada tabung haji. Tabung haji biasanya dia akan post ataupun korang boleh pergi ke cawangan-cawangan terdekat untuk mengambil surat SJP ni. Untuk jemaah haji, korang kena ambil vaksin wajib lah, iaitu vaksin meningococcus. Korang kena ambil vaksin meningococcus meningitis. Vaksin ni vaksin wajib. Jadi korang kalau tak ambil, korang tak boleh menunaikan ibadah haji. Sebab pada tahun 2001 ataupun tahun 2002, tak silap aku, banyak kes berkaitan dengan wabak ni lah. Jadi Arab Saudi telah memperketat dengan mewajibkan semua jemaah haji untuk mengambil vaksin ni lah. Untuk vaksin ni, korang boleh ambil dekat klinik kesihatan ataupun semasa kursus insentif haji. Tapi kalau korang ambil dekat klinik kesihatan ataupun semasa kursus insentif haji ni, dia punya kos lebih murah lah compare kalau korang pergi ambil dengan klinik swasta. Basically aku pun tak ingat berapa harga dia, tapi ada klinik tawarkan sebanyak RM130 lah untuk sekali vaksin. Terdapat banyak lagi vaksin-vaksin lain. Yang tu yang aku mention tadi tu vaksin-vaksin yang wajib. Dia bergantung kepada umur jemaah haji. Kalau korang lagi berumur, mungkin lagi banyak vaksin yang perlu diambil lah, yang disarankan oleh tabung haji itu sendiri. Okay, aku rasa sampai di sini saja untuk episod kedua. Sebenarnya untuk menunaikan ibadah haji ni tak susah sebab tabung haji sendiri pun diorang telah menyediakan pelbagai persediaan untuk jemaah haji. Kita ada KAH, kita ada KIH, kita ada kursus haji perdana dan juga kursus Express Haji. Memang kalau daripada segi pengalaman aku masa aku dapat tawaran ni pun aku macam tak ready. Banyak persoalan yang timbul dalam fikiran aku. Contohnya macam mana kita nak melakukan tawaf, macam mana kita nak buat sa'i, berapa banyak ulang alik, berapa banyak pusingan, apa syarat-syarat dia, apa rukun-rukun dalam melaksanakan ibadah haji itu sendirilah. Korang jangan risau sebab tabung haji dah menyediakan pelbagai-bagai kursus ataupun support untuk korang. Jadi first, apa yang penting, kita daftar dulu haji, kita ambil dulu nombor giliran and kita niat yang baik-baik lah untuk kita melakukan ibadah haji itu. Untuk last word, jika korang rasa ada kesalahan fakta, korang boleh komen di ruang di bawah, dan jika korang rasa video ini bermanfaat, korang boleh tekan butang subscribe dan juga share kepada rakan-rakan yang lain. Semoga segala usaha kita Allah memudahkan dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.